Kerana mulut badan binasa. Badan binasa ni bukan kat dunia saja, bukan kat dunia saja, tetapi nanti yang paling kita ngeri adalah kebinasaan di akhirat. Kat dunia, kalau ada orang buang daerah, buang, kita tak nak kawan dah dengan kita, kita boleh pindah kat negeri lain, create grup baru, kawan dengan orang-orang lain pula. Tetapi dekat akhirat kita nak minta tolong dengan siapa? Maka kerana mulut badan binasa ni, taubatan nasuha, stop, sudah, jangan buat lagi dah. Kalau dulu-dulu pernah fitnah orang, cari orang tu minta maaf kepada dia. Ustazah, takkan saya nak cerita kat dia saya pernah fitnah dia, saya dah baik, dah ngam sungguh ni, dah BFF dah dengan dia. Kalau dulu kita pernah menjadi asbab dia terfitnah, terduduk dia, jatuh daripada kedudukan atas kepada terbawah sekali. Kerana apa? Kerana mulut kita yang memfitnah kepada dia. Hari ni tak malu kita berkawan dengan dia. Tak salah berkawan, tapi dalam berkawan janganlah pula kita dah cantik-cantik silaturahim ni. Dulu pada tahun sekian-sekian, kau ingat tak yang orang semua pulaukan kau tu asbab daripada mulut aku lah tu. Ni kena tengok dulu, minta istighfar, solat taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Macam mana cara yang penuh hikmah, kebijaksanaan nak bercakap dengan dia. Aku nak minta maaf ni, berbaiklah dengan dia. Dia belum minta tolong, kita dah sibuk nak tolong, sampai pelik. Kau ni yang baik sangat dengan aku, kenapa? Manalah tahu dulu-dulu aku ada dosa, dosa macam-macam lah. Kok lah terfitnah, tu kena cerita. Kalau kita detailkan apa yang kita fitnah, boleh menyebabkan silaturahim yang sudah baik itu terputus. Kita kenal sahabat kita ni, kita dah berkawan lama dengan dia. Kalau kita bercerita dengan dia spesifik sungguh-sungguh ni, tarikh sekian-sekian apa yang kita fitnahkan, dia dah elok-elok lupakan, tiba-tiba kita sebut balik dan kita mengaku pula itu adalah kita yang buat. Takut hubungan yang baik ini, yang sudah bercantum kasih sayang ini, makin putus silaturahim. Tapi kalau kita rasa dah, dia memang jiwa kental, kita cakap pun dia still BFF dengan kita, silakan untuk cakap. Kalau kita rasa boleh makin putuskan silaturahim, kekal buat baik. Hati bila nak berpisah dengan dia, berpisah sementara, okey aku nak balik rumah dulu, apa-apa pun kalau aku mati dulu, aku minta maaf sangat-sangat sebab aku tak pernah pun berdendam dengan kau, aku dah maafkan segala dosa kau. Sentiasa minta maaf. Kau ni asyik minta maaf, yelah manalah tahu kita dah berkawan lama, kau terfitnah. Dia pun tak apa, kita sentiasa maafkan. Jangan pula kita cipta fitnah baru. Tak apalah, kita fitnah je lah dia, sebab dia memang tak kisah orang fitnah dia. Jangan pula, muslimat dirahmati Allah. Okey, baik, selesai perkara yang pertama. Jangan kita binasakan badan kita sama ada di dunia ataupun di akhirat kerana terlibat dengan ciri yang pertama, itulah dia fitnah. Kedua, apakah ciri munafik yang boleh membinasakan? Kerana apa, muslimin muslimat dirahmati Allah, ini juga termasuk ciri munafik, iaitu sifat mencaci maki. Pakai mulut juga mencaci maki. Akhir zaman ini bukan mesti pakai mulut saja, pakai jari juga, Masya Allah. Jadi kita tak mahu sebab mulut, sebab jari yang sangat ringan, klik sana klik sini, share itu share ini, sebarkan belum yang perkara yang belum pasti, maka na'udzubillah, kosong kantung amal kita. Kita klaim dengan Allah, mana pahala puasa aku ya Allah, mana pahala sedekahku yang banyak, haji aku yang 10 kali itu ya Allah. Habis kerana mulut badan binasa. Hanya kerana lidah, patutlah Nabi SAW pernah memegang lidahnya yang mulia, keluarkan tarik ni depan sahabat. Sahabat kata tak pernah tengok Nabi buat aksi yang macam ni pegang lidah ni. Kata Nabi, ni kerana inilah ramai yang dalam neraka. Jadi pertama tadi kita dah sebut fitnah. Perkara kedua, mencaci maki. Tengok ya apa kitab ni kata, perbuatan mencaci maki atau menyakiti seseorang muslim adalah dilarang dalam Islam. Dilarang dalam Islam kerana boleh menjejaskan nama baik dan maruah seseorang. Tadi kita bicara tentang fitnah. Sekarang kita bicara tentang dosa lidah lagi yang boleh membinasakan badan kita. Itulah dia mencaci maki. Kerana boleh menjejaskan nama baik dan maruah orang. Ketahuilah muslimin muslimat,
dengan mencaci maki kita boleh menjatuhkan nama ataupun maruah seseorang, itu juga termasuk kategori zalim kepada saudara-saudara se-Islam kita. Kita menzalimi mereka dengan mencaci maki. Hentikan mulut yang suka mencaci maki. Sikap demikian adalah termasuk amalan orang munafik dan merupakan suatu pembohongan yang besar dan nyata. Bila mencaci maki, dia cakap ikut sedap mulut je. Cakap ikut sedap mulut. Dia nak caci, nak maki, orang tu tak berperangai macam tu pun dia kata. Orang tu tak bersifat macam tu pun dia kata. Orang tu manusia elok-elok dia sebut, panggil dengan nama binatang yang menjijikkan. Bukankah ini satu pembohongan yang besar lagi nyata? Jadi hindarkan mencaci maki. Yang dah terbiasa sebelum ini, taubat sungguh-sungguh, tak nak dengan dosa lisan kita ni, yakni mencaci maki, termasuk seperti mana yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Hujurat ayat yang ke-11. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Suka sangat caci maki orang ni tanpa usul periksa, tanpa fikirkan apa rasa orang. Siap menjawab lagi. Kalau saya fikirkan rasa orang, siapa yang nak jaga perasaan saya ni ustazah? Masya Allah. Quran mengajar kepada kita. Hujurat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun minta maaf. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Allah. Kita mencaci maki tu sebab kita perasan kita hebat. Kita mencaci maki tu sebab kita rasa kita lebih baik daripada dia. Sombong sungguh kita dengan Allah. Sedangkan kita hamba Allah, yang kita caci maki itu juga adalah hamba Allah. Title kita walau hebat mana, pangkat kedudukan kita hanya sebagai hamba kepada yang maha hebat, itulah Allah. Apa kata Hujurat ayat 11? Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, mengaku beriman. Orang beriman insya-Allah syurga tempatnya. Munafikun, orang munafik, lawannya itulah dia orang yang tidak beriman. Islam tapi tak beriman kepada Allah. Kalau beriman dia takkan buat perkara ni. Sebab tu untuk memberi dalil kepada perkara jangan mencaci maki, Allah tak guna kalimah ya ayyuhan nas, manusia biasa, tak. Allah tak guna ya ayyuhal muslimun, tak. Orang Islam biasa, belum tentu lagi orang Islam ini ke syurga. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman pasti ada tempat syurga untuknya. Maka kata Allah, hai orang-orang beriman, la yaskhar, janganlah kamu menghina, yakni mencaci suatu kaum yang lain, kerana boleh jadi kaum yang dihina itu lebih baik dari kaum yang menghina. Kita kata kat orang, kita nampak buruk orang tu, orang yang mendengar pun nampak orang tu buruk. Tapi di sisi Allah, yang mencaci itu sebenarnya lebih hina daripada yang dicaci. Bukankah pandangan Allah itu jauh lebih aula berbanding pandangan para hamba Allah? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kan? Kita ambil pelajaran. Setiap kali mulut ni ringan nak mencaci maki Allah, aku hamba, dia hamba. Ada yang sedang memandang, ada yang sedang mendengar, ada yang sedang mengetahui. Siapakah itu? Allah, pencipta kita, pemilik kita. Kalau Allah kata sekarang sedang mencaci maki tu, aku matikan, datangkan ajal kepada engkau, mati kita dalam su'ul khatimah, bukan impian kita husnul khatimah, bukan. Kerana mulut sedang mencaci maki. Muslimin muslimat dirahmati Allah, ingat orang yang berilmu, yang bila nak bertindak dia fikir dulu. Jangan bertindak mengikut emosi kita. Fikir dulu. Mencaci maki, mungkin aku boleh menang ni, ramai penyokong-penyokong, tapi di sisi Allah siapa yang lebih mulia? Mungkin orang yang kita hina, caci itu jauh lebih mulia di sisi Allah. Allah